Baik, kita mulakan surah Asy-Syu'ara. Mulai ayat 20. Surah Asy-Syu'ara ayat 20. Syu'ara maknanya syair. Ya. Jamak syair syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, telah berkata ia, fa'altuha, telah aku buat akannya. Izan, di waktu itu. Wa ana, walhal aku, min daripada, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dalam bracket khilaf. Kadang bahasa sesat ni terkena pada seorang nabi, kadang tidak berapa sesuai. Jadi walaupun makna dolin itu sesat, tapi kita letak dalam bracket tu khilaf, bukan maknanya dia sesat, tapi dia khilaf. Sama lagi ayat yang ke-21. Fafarartu, maka telah lari aku. Minkum, daripada kamu. Lama, manakala. Khiftukum, telah takut aku akan kamu. Fawahaba, maka telah ia anugerahkan. Li, kepadaku. Rabbi, oleh Tuhanku. Hukman, hikmah. Dalam bracket ilmu. Wa ja'alani, dan telah menjadikan ia akan daku, minal mursalin, daripada orang-orang yang diutus. Baik. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun setelah dia meninggalkan kota Mesir lebih kurang 8 ke 10 tahun kerana perbuatan khilaf, tersalah. Dia telah membunuh bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini bangsa Fir'aun. Jadi orang Fir'aun lah kiranya yang dibunuh. Jadi sebenarnya itu satu khilaf, satu kesilapan buat dia. Bukan sengaja, tapi orang-orangnya dia telah memburu dia untuk ditangkap dan dibunuh. Itu yang dia lari. Setelah 8 ke 10 tahun, dia datang balik dengan bekalan mukjizat daripada Allah Ta'ala untuk berdepan balik dengan Fir'aun. Jadi
Fir'aun telah mengungkit kembali. Setelah Nabi Musa nak berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun mengungkit kembali, bukankah aku sudah didik kamu? Ya, kamu hidup dengan kami beberapa tahun, lalu engkau telah melakukan satu perbuatan, ya, perbuatan yaitu membunuh bangsaku, dan engkau tergolong daripada orang-orang yang kafir, kata Fir'aun. Apakah Nabi Musa nak mengelak daripada hal itu? Adakah Nabi Musa juga nak bohong? Tidak. Ini jawapannya, qala fa'altuha. Telah berkata ia telah membuat aku akannya. Mana yang benar? Ya, aku telah lakukan dia. Izan di waktu itu. Wa ana minad dhalin. Walhal aku daripada orang-orang yang khilaf. Ya, aku bukan sengaja. Ya, aku khilaf. Ya, aku sangka orang yang ku bunuh itu orang yang bersalah. Orang yang ku tolong itu, orang yang ku tolong orang baik. Tapi sebenarnya orang yang ditolong itu adalah orang yang tidak baik. Yang saya tumbuk lalu mati. Tidak disengajakan lalu mati. Ya, sedangkan orang itu sebenarnya yang betul. Fa farartu minkum. Maka telah lari aku minkum daripada kamu. Itu yang Nabi Musa lari. Lama khiftukum. Manakala telah takut aku akan kamu. Mana orang-orang kamu mengejar aku, mencari aku. Ya, aku lari. Fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Maka telah dianugerahkan bagiku oleh Tuhanku hukman, hikmah ataupun ilmu, dan telah menjadikan akan daku daripada orang-orang yang diutus. Mana dia jadikan aku tergolong orang-orang yang diutus oleh Allah. Baik, ayat 22, watil keadaan itu nikmatun. Ya, nikmat. Tamunnuha. Ia berbudi akannya. Ia berbudi, engkau berbudi, bukan ia. Engkau berbudi akannya. Alaya, atasku. An, bahawa. Abadta, telah engkau perhambakan. Bani Israel akan Bani Israel. Semak semula. Watilka nikmatun. Dan itu nikmat. Tamunnuha. Engkau berbudi akannya alaya atasku. An, bahawa. Abadta Bani Israel. Telah engkau perhambakan akan Bani Israel. Apa maksudnya? Maksudnya, yang Fir'aun telah memperhambakan Bani Israel. Dia berpuluh tahun. Bani Israel jadi hamba kepada bangsa Kipti. Fir'aun tu bangsa Kipti. Ya. Jadi, ya, Bani Israel ni diperhambakan. Sebab itulah Allah telah meletakkan Nabi Musa dalam pemeliharaan Fir'aun. Tanda, ya, engkau berbudi. Sebab, ya, engkau telah memperhambakan Bani Israel. Jadi Allah, ya, itu tanda, ya, engkau telah berbudi, ya, kepadanya. Ini maknanya, ya, Allah, ya, balas Fir'aun ini, ya, yang mana dia memperhambakan Bani Israel dengan tak secara langsung dia telah menghidupkan seorang Bani Israel yang bernama Musa. Ya.
Dia telah pelihara dan membesarkan seorang Bani Israel yang namanya Musa dalam pemeliharaannya. Ya. Sama lagi, qala, telah berkata ia. Fir'aun oleh Fir'aun. Wama, dan apakah Rabbu Tuhan al-alamin sekalian alam. Qala, telah berkata ia. Rabbus samawati, Tuhan langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya. In kuntum, jika adalah kamu, mukinin, orang-orang yang yakin. Semak semula. Qala Fir'aun, telah berkata ia oleh Fir'aun kepada Musa, dia kata kepada Musa, wa ma rabbul alamin, dan apakah Tuhan sekalian alam itu. Nabi Musa mengajak supaya Fir'aun bertuhankan Allah, sebab dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Musa mengajak supaya dia bertuhankan Allah. Jadi dipersoalkan, apa Tuhan sekalian alam tu? Disoalkan balik oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ard, telah berkata ia, Tuhan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Tuhan sekalian alam itu adalah Tuhan yang mengatur langit-langit dan bumi, dan apa yang di antara kedua langit dan bumi. In kuntum mukinin, jika adalah kamu orang-orang yang yakin. Jika kamu mau yakin, itulah dia Tuhan sekalian alam, ya, yang mencipta sekalian alam, langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Baik, ayat 25. Qala, telah berkata ia. Liman, bagi orang yang haulahu, di sekelilingnya. Ala, adakah tidak? Tasmaun, kamu mendengar? Kemak semula. Qala, telah berkata ia ni Fir'aun, liman haulahu, ya, bagi orang yang, atau kepada tu lagi cantik lah, kepada orang yang di sekelilingnya. Ya, bila Musa sudah bagi jawapan, Fir'aun pun katalah kepada orang yang di sekelilingnya, ala tasmaun, adakah tidak kamu dengar apa yang dikatakan oleh Musa tu? Sini bahasa tu perli, ya. Jadi nak perli Musa. Dia kata, dengar tak apa Musa cakap tu? Diperli. Baik. Sambung, qala, telah berkata ia. Rabbukum, Tuhan kamu, wa rabbu, dan Tuhan abaikum, bapa-bapa kamu, al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Jadi Musa meneruskan kata-katanya walaupun diperli oleh Fir'aun. Ya, Musa meneruskan kata-katanya, telah berkata ia, Rabbukum Rabbu abaikumul awwalin, Tuhan kamu adalah Tuhan bapa-bapa kamu, orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi itulah dia Tuhan yang dipercayai, ataupun yang menciptakan kamu dan juga yang menciptakan
ya moyang-moyang kamu yang terdahulu. Sambung lagi, qala telah berkata ia. Inna bahwasanya rasulakum rasul kamu allazi yang ursila telah diutus ia ilaikum kepada kamu la majnun sungguh orang-orang yang gila. Jadi jawab ya, Fir'aun kembali. Dia kata kepada orang-orang yang di sekelilingnya dengan kata-kata begini. Qala telah berkata ia, iaitu Fir'aun, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Bahawasanya rasul kamu yang telah diutus ia kepada kamu sungguh orang-orang yang gila. Dia tuduh Musa. Kamu tahu tak? Rasul yang diutus untuk kamu ini sebenarnya rasul yang gila. Dia kata Tuhan langit-langit dan bumi. Sedangkan ya, akulah Tuhan. Dia kata dia Fir'aun. Jadi ya, rasul kamu ni yang diutus untuk kamu ni sebenarnya orang yang gila. Kata si Fir'aun. Ya. Baik, sama lagi. Qala telah berkata ia. Rabbu Tuhan. Al-Masyriq timur. Wal Maghrib dan barat. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya. In kuntum jika adalah kamu ta'qilun kamu mengerti. Semak semula. Qala Musa meneruskan kata-katanya lagi. Qala telah berkata ia Musa, Rabbus sama wa Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tuhan timur dan barat dan apa yang di antara keduanya. Maksudnya ialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang di antara kedua itu. In kuntum ta'qilun jika adalah kamu mengerti atau kamu menggunakan akal fikiran. Itulah dia Tuhan yang menguasai timur dan barat. Baik, sambung lagi. Qala telah berkata ia. Telah berkata ia, lain demi jika ittakhazta telah mengambil engkau ilahan Tuhan ghairi selainku la aj'alannaka sungguh aku mesti jadikan engkau. Sungguh aku mesti jadikan engkau. Minal masjunin. Daripada orang-orang yang dipenjarakan. Semak semula. Qala di sini ialah qala Fir'aun. Ya, Fir'aun mengatakan lagi. Qala telah berkata ia, la inittakhasta ilahan ghairi, demi jika telah mengambil engkau Tuhan selainku.
Kata Firaun, kalau engkau ambil Tuhan, ya, engkau mengambil Tuhan selainku. Sebab itu dia mengaku dirinya Tuhan. Ya, kalau engkau ambil Tuhan selain daripada aku, la aj'alannaka minal masjunin. Nescaya aku mesti jadikan engkau daripada orang-orang yang dipenjarakan. Atau kita bahasakan, ya, sungguh aku mesti penjarakan kau. Macam itulah bahasanya. Kalau engkau mencari Tuhan selainku, engkau mengaku ada Tuhan selain daripada aku, ingat, ya, aku akan penjarakan kau. Ini ancaman daripada Firaun. Sebab dia ada kuasa. Ya, Musa tidak ada kuasa. Ya, yang ada kuasa ialah Firaun. Firaun menguasai Mesir. Ya. Sambung, qala telah berkata ia. Awalau dan adakah jikalau. Jituka telah aku bawakan kepada engkau. Telah aku bawakan kepada engkau. Bisyai'in, dengan sesuatu. Mubin, yang terang. Qala di sini ialah kata Musa menjawab pula, ya. Mana bukanlah Musa dia takut dengan gertakan nak dipenjara, tak. Tapi Musa kata apa? Qala telah berkata ia. Awalau ji'tuka bisyai'in mubin, dan adakah jikalau telah aku bawakan kepada engkau dengan sesuatu yang terang, aku boleh tunjukkan bukti, ya, yang terang, yang aku ini adalah utusan Allah. Ya, adakah engkau juga nak penjarakan? Kalau aku tunjukkan bukti, macam itulah bahasanya. Baik, sambung. Qala telah berkata ia. Fa'ti, maka datangkanlah oleh engkau. Bihi, dengannya. In kunta, jika adalah engkau. Min, daripada. As-sadiqin, orang-orang yang benar. Baik, saya masuk semula. Firaun mengatakan lagi. Qala, telah berkata ia. Firaun, ya. Fa'ti bihi, maka datangkanlah oleh engkau dengannya. In kunta minas sadiqin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Jadi, mau didengar juga cakap Musa ni, ya, dengan kata-kata Firaun. Silakan. Macam itulah bahasanya. Silakan tunjukkan kalau engkau benar, apa dia? Macam itulah. Silakan. Ya, sila tunjukkan. Ya, apa buktimu? Ya, kalau engkau benar. Macam itulah bahasanya. Baik, sambung. Ayat 32. Fa'alqa, lalu telah melemparkan ia. Asahu, akan tongkatnya. Faiza, maka lalu tiba-tiba ia su'banun, jadi seekor ular besar. Mubin, yang terang. Wa naza'a, dan telah ia keluarkan. Yadahu, akan tangannya. Faiza, maka tiba-tiba. Ia
Baydok, putih. Lin nazirin, bagi orang-orang yang melihat. Baik. Musa menunjukkan bukti ia sebagai seorang rasul. Semana yang dikehendaki oleh Fir'aun, ya, sila tunjukkan. Apa buktimu kalau engkau benar? Walqa asahu, maka lalu telah melemparkan ia akan tongkatnya. Ini tongkat yang dihadiahkan oleh pak mertua dia, Nabi Syuaib. Ya. Tongkat yang dihadiahkan oleh bapa mertua dia, iaitu Nabi Syuaib. Tongkat inilah yang dipegang. Lalu ia lemparkan. Faiza hiya su'banun mubin. Lalu tiba-tiba ia jadi seekor ular besar yang nyata atau yang terang. Tongkat tadi sudah bertukar jadi ular. Ular yang besar. Ya. Jadi fahamlah, Fir'aun ni bukan besar sangat pun. Mengikut dia punya rangka Fir'aun ni, ataupun jasad Fir'aun tu yang ada, yang dipamerkan tu, dia tidaklah besar sangat. Ya, tapi kuasa dia yang besar, dia kuasa pemerintahannya besar. Jadi bila dengan ular ni, sudah tentulah, ya, menggerunkan. Kalau dia tangkap Musa nanti, ular ni makan Fir'aun. Ya, jadi takut juga Fir'aun ni, ya, gerun bila tengok ular ni besar. Ya, ular kecil tak heran. Ya, ini ular besar. Ya. Contohlah misal kata ular tu berupa naga. Tak ke gerun si Fir'aun ni. Ya, kecut juga dia. Ya, walaupun dia mengaku dirinya Tuhan, kecut dia. Satu lagi ditunjukkan lagi. Wa naza'a yadahu, dan telah mengeluarkan ia akan tangannya. Tangannya berada dalam poket dia. Lalu dikeluarkan. Ditunjukkan. Faiza hiya bayda'u lin nazirin. Lalu tiba-tiba ia putih bagi orang-orang yang melihat. Putih ni putih macam cahaya. Ya, tangan-tangan biasa, tapi ya, ketika itu tangan itu, ya, serupa bercahaya. Putih bercahaya. Jadi ya, sudah tentu orang melihat kagum tengok. Ya, ada keluar cahaya daripada tangannya. Putih. Ya. Jadi ya, apa seterusnya Fir'aun lakukan? Ini Musa dah tunjukkan bukti. Adakah dia mau tunduk dengan Musa? Ya, tidak sesekali. Malu dia. Ya, kalau dia tunduk dengan Musa. Kalau dia, ya, mengakui kerasulan Musa, dia rasa rugi, dia rasa malu. Ya. Jadi sambungan, qala telah berkata ia, lil malai, kepada pembesar-pembesar, haulahu, di sekelilingnya, inna, bahawasanya, haza, ini, lasahirun, sungguh seorang ahli sihir. Sungguh seorang ahli sihir alim, yang pandai. Yuridu, ia berkendak, an, bahawa, yukhrijakum, ia mengeluarkan akan kamu. Ia mengeluarkan akan kamu, min, daripada, ardikum, bumi kamu, bisihrihi, dengan sihirnya. Famaza, maka apakah yang,
ta'murun, kamu perintahkan. Baik, semak semula. Firaun setelah melihat bukti yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ia kata apa kepada pembesar-pembesarnya yang ada di sekeliling dia? Qala, telah berkata ia, Firaun, lil mala'i, kepada pembesar-pembesar haulahu, di sekelilingnya, inna haza la sahirun alim, bahawasanya ini sungguh seorang ahli sihir yang pandai. Dituduhlah Musa ni ahli sihir yang pandai. Itu tuduhan Fir'aun mengatakan kepada pembesar-pembesar itu. Namun nak mengakui hakikat kebenaran Musa, tidak. Dia tambah tuduh lagi Musa katanya ahli sihir. Yuridu, ia berkendak, an yukhrijakum, bahawa ia mengeluarkan akan kamu, min ardikum, daripada bumi kamu, bisihrihi, dengan sihirnya. Musa ni sebenarnya dia mau mengusir kamu. Keluarkan dengan keraslah, dengan paksa. Jadi sebenarnya dia nak mengusir kamu daripada bumi kamu ini dengan sihir, kepandaian sihir dia. Dituduh pula macam tu. Dituduh Musa macam tu. Famaza ta'murun, maka apakah kamu perintahkan? Maknanya Fir'aun minta pendapat pembesar-pembesar ni, apa yang kamu patut lakukan, atau apakah yang kamu nak anjurkan terhadap Musa ni. Kita nak buat apa terhadap Musa ni? Dia memang niat jahat. Dia adalah ahli sihir yang pandai. Dia nak gunakan kuasa sihirnya untuk menghalau kamu semua daripada bumi Mesir ini. Apa pendapat kamu sekarang? Macam tu bahasa dia. Baik, sambung. Qalu, telah berkata mereka. Arjih, beri tempolah oleh engkau. Beri tempolah oleh engkau, wa akhahu, dan saudaranya. Wa ba'as, dan kirimlah oleh engkau. Fil madain, dalam kota-kota. Hasyirin, orang-orang yang mengumpulkan. Baik. Qalu, pendapat pembesar-pembesar ni pula. Sebab Firaun ini mau minta pandangan pembesar-pembesar ni. Apa pandangan dia setelah Firaun mengatakan Musa ni itu ahli sihir. Musa ni nak mengusir kamu. Qalu, telah berkata mereka, pembesar-pembesar ni, arjih, beri tempolah oleh engkau akannya wa akhahu. Dan beri tempolah oleh engkau wa akhahu, dan saudaranya. Saudaranya Harun, bagi tempo dengan dia, kita bagi tempo dia. Kita jangan apa-apakan dia. Kita bagi tempo dia duduk di Mesir ini. Sementara. Wa ba'as, dan kirimlah oleh engkau fil madain, dalam kota-kota. Hasyirin, orang-orang yang mengumpulkan. Maksudnya pandangan-pandangan pembesar-pembesar ini, kita bagi tempo Musa duduk dulu sini, dan kita kumpulkan ataupun kita kirimkan atau bangkitkan orang-orang yang ada di kota ini untuk berkumpul. Mengumpul apa? Mengumpulkan ahli-ahli sihir. Siapa yang ada ahli-ahli sihir yang pandai-pandai, kita kumpulkan kat kota ni, untuk berlawan dengan Musa. Jadi rancangan mereka
ya lagi jahatlah ya untuk menghinakan Musa ni. Sebab itu ya mereka gunakan kuasa untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir yang pandai-pandai di dalam kota Mesir, dikumpulkan untuk melawan sihir Musa. Ya, sebab itu Musa tidak dipenjarakan. Jadi Musa dibagi peluang untuk tinggal di Mesir buat beberapa waktu ya sampai hari perlawanan ya. Bila hari perlawanan itu bermula ya, minggu depan baru mula perlawanan itu insya-Allah ya. Jadi sekarang ni semak tata bahasa dia. Kita jumpa dalam perkataan ayat yang akhir iaitu perkataan ya hasyirin. Ya, hasyirin ya. Okey. Boleh buka mic ya. Hasyirin ini kita ambil daripada perkataan 3 hurufnya apa? Ya, cuba sebut. Apa dia? 3 huruf dia. Boleh buka mic ya. Mic tutup tu. Hasyirin. Kejap. Buka mic ya. Siapa nak cakap? Hasinro. Okey, cari dalam kamus hasinro. Lepas jim lepas jim lepas jim siapa jumpa? Jim ya, kemudian sin ya. Cari sin. Lepas cari sin. Sin titik besar. Titik besar. Sin yang bertitik. Sorry. Sin yang bertitik tu. Ada tak perkataan ya, sin ya, kemudian ra. Muka surat 73 cuba buka. Okey, betul 73. Ya. 73 sebelah kiri. Sebelah kiri, sebelah kiri betul. Atas. Baris nombor 3. Hasyara yahsyuru hasron. Hasyara maknanya mengumpulkan, menghimpunkan. Yahsyuru ia menghimpunkan atau mengumpulkan. Hasron perkumpulan atau perhimpunan. Yaumul hasri, hari berhimpun, itu hari kiamat. Bawah dia. Okey, macam mana kita nak buat isim fa'il hasyara? Isim fa'il. Hasirun. Hasirun yang berkumpul. Yang berhimpun. Hasirun. Kalau isim maf'ulnya mahsyurun. Lagi makan dan zaman. Makan dan zaman bunyinya baris atas, mim bunyikan atas. Mahsyarun, mahsyarun. Mahsyarun. Mahsyarun tempat berhimpun. Mahsyar, padang mahsyar. Kita sebut padang mahsyar. Mahsyar tu isi makan. Ya, maknanya tempat berhimpun. Zaman masa berhimpun. Sama juga mahsyarun. Ya, jadi makan dan zaman dia punya wazan sama. Mahsyarun, mahsyarun. Kemudian alat berhimpun, bunyikan bawah. Mihsyarun. Mihsyarun. Ini bunyi bawah. Ulang ya, mahsyarun, mahsyarun. Mihsyarun. Ulang, mahsyarun, mahsyarun. Mihsyarun. Mihsyarun, ya.
Dan kita jumpa perkataan di sini waba'as. Waba'as ayat yang ke-36. Waba'as. Ya, apa hurufnya? Tiga huruf dia. Apa dia? Ba'asa. Ba'ain sa. Cuba cari perkataan ba. Alif ba. Dah jumpa ba, cari ba'ain. 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 Dah jumpa ba'ain, cari ba'ain sa. Jumpa tak? Cari ba. Ain rin. Ain rin. Jadi cari. Tiga. Ya, 38. Bawah sekali kanan. Okey. Muka surat 38 bawah sekali kanan. Ba'asa ya ba'asu ba'san. Ba'asa telah mengutus ia atau mengirimkan ia, membangkitkan ia pun boleh. Tengok ayatlah. Kadang ayat telah membangkitkan, macam telah membangkitkan oleh Allah akan rasul-rasul. Okey, kalau kita letakkan makna bangkitkan, ba'asa mudhari ya ba'asu, ia bangkitkan. Ba'san kebangkitan. Kalau isim fa'ilnya apa? Ba'asa. Ba'isun. Isim maf'ulnya? Mab'usun. Apa makna mab'usun? Yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan. Kalau isim fa'il, yang saja. Yang membangkitkan. Yang membangkitkan. Kalau isim maf'ul, yang dibangkit. Kemudian kalau makan zaman macam mana? Makan dan zaman. Daripada bahasa. Letak mim. Letak mim, pangkal. Tak ada baris depan, baris atas, tengah. Dua kali. Mab'asun, mab'asun. Mab'asun, mab'asun. Dua kali ya. Satu, makan tempat bangkit. Yang kedua, masa bangkit. Kalau alat bangkit? Kebawakan. Mib'asun. Mib'asun. Itu makna alat bangkit namanya. Ya. Sama. Sama. Hanya penggunaan dia lain-lain. Ejaan sama. Baik. Cuba tengok sebelah kiri muka surat 39. Daripada bawah sebelah kanan Muka surat 39 sebelah kanan, iaitu baris nombor 3. Barudo ya berudu atau barido ya berotu barodotan. Maknanya benci. Barudo ya berutu. Ya berudu. Baik, kalau isim fa'il barudo macam mana? Jumpa tak muka surat 39? Baris yang ketiga bawah kanan. Baridun. Bunyikan atbak panjang. Baridun. Kalau isim maf'ulnya? Mabrudun. Kalau isim makan? Zaman. Makan zaman.
Mabghadun. Bariskan atas. Mabghadun. Dua kali ya. Mabghadun, mabghadun. Kalau alat mibghadun. Ya, mibghadun. Itu alat, ya. Alat apa? Alat benci. Tak tahu macam mana alat benci, ya. Sebut je lah. Okey. Dalam ayat ni juga Quran, kita tengok ayat 35, kita cari perkataan bisihrihi. Ayat 35. Bisihrihi apa? Sinharo. Cuba cari sin. Sinharo. Sin lepas apa? Ya. Sin, shot, dot. Cari sinharo. Muka surat 134. Cuba cari. Atas kali kiri. 134. Sinharo, menipu, menyihir, melakukan sihir. Ya. Sebelah kiri atas sekali. Jumpa ya. Sahara yasharu sihron. Telah menyihir ia menyihir ia sihir. Kalau madi telah menyihir ia. Mudhari ia menyihir. Ya, kalau masdar sihir saja. Ya, sihir. Okey, macam mana buat isim fa'il sahara? Sahirun. Apa? Apa makna sahirun? Isim yang menyihir. Yang menyihir. Yang mensihir ke yang menyihir? Yang menyihir lah, disihir orang. Yang menyihir. Kalau isim maf'ulnya apa bunyinya? Daripada sahirun? Isim maf'ul? Mashurun. Apa makna mashurun? Yang disihir. Yang menyihir, yang disihir. Tambah di saja. Yang disihir. Kalau makan dan zaman? Masharun dua kali. Masharun. Apa makna masharun? Satu. Makan. Tempat menyihir. Satu lagi, zaman. Masa menyihir. Kalau alat apa bunyinya pula alat? Misharun. Bunyi bawah. Misharun. Apa maknanya? Alat menyihir. Ya. Cuba ikut. Masharun, misharun. Kan senang tu. Masha, misharun. Ya. Baik, muka surat 135. 135. Ya, sebelah tengah. Ini selalu ada dalam Quran ni. Sahara yasharu saharon. Mengejek, mentertawakan, menghina, ya. Itu biasa kita terjemah dengan mengejek pun boleh atau olok-olokkan. Olok-olokkan.
Kalau sahara telah mengolok-olokkan ia, yasharu ia mengolok-olokkan. Kalau mengejek telah mengejek ia, yasharu ia mengejek. Saharan ejekkan. Jumpa tak? Sebelah kanan tengah. Okey, macam mana nak menjadikan isim fa'il sahara? Sakhirun. Kalau isim maf'ul? Mashurun. Kalau makan? Mashurun. Kalau zaman? Mashurun. Is'alat? Mishurun. Mishurun. Apa dia? Isim maf'ul ada waw. Tak ada alif. Alif tak ada. Tak ada alif. Dia baris atas saja. Masho, misho. Macam tu. Mashurun. Okey. Cuba buka muka surat 136 kamus. Kita tengok dia punya fi'il tu, kita buat terus. Kalau sadara baris yang kanan, sebelah kanan. Ini sebelah kanan tengok baris yang ke-246, yang ke-6. Sadara. Kalau isim fa'il apa sadara? Sadirun. Isim maf'ul? Isim maf'ul? Masdurun. Makan? Masdarun. Alat? Tak. Makan zaman dulu. Makan masdarun. Alat? Misdarun. Cuba tengok ke bawah lagi, jumpa tak perkataan sadisa? Sadisa. Jumpa? Sadisa. Jumpa, okey. Kalau jumpa sadisa, apa isim fa'il sadisa? Sadisun. Isim maf'ul? Masdusun. Makan zaman? Dua kali. Alat? Misdasun. Okey, bawah sekali bunyi sadafa. Sadafa. Sin dalfa, sadafa. Kalau isim fa'il? Sadifun. Kalau isim maf'ul? Masdufun. Makan zaman. Tambah mim, masdafun. Isim alat? Misdafun. Baik, satu lagi sebelah muka surat 137 atas sebelah kiri. Saroja yasruju sarjan. Saroja yasroju sarjan. Jadi saroja kalau isim fa'il apa? Jon, bukan jan. Kalau isim maf'ul? Kalau makan? Zaman? Alat? Misrojun. Cuba tengok muka surat 138. 138 baris yang kedua.
sebelah kanan. Apa bunyinya? Jadi misrohatun. Apa maknanya? Itu isim apa tu? Yang kita belajar isim apa tu? Alat. Tengok misrohun. Asalnya sampai misrohun. Kerana nak jadikan dia muannas jadi misrohatun. Jadi tun tu itu tanda muannas, ya. Jadi kalau muzakarnya misrohun. Itu sebab itu baris bawah isim alat. Sikat rambut kan alat. Alat menyikat. Itu wazan dia misroh. Misroha. Misroh, ya. Okey, satu lagi tengah-tengah bawah sin. Bawah tanda sin hitam tu saroto. Saroto kalau isim fa'il apa? Saroto. Saritun. Kalau isim maf'ul masrutun, makan zaman. Masrotun, isim alat. Isim alat misrotun, ya. Okey, yang bawah lagi, tengok ke bawah sampai jumpa perkataan saru'a yasru'u. Ke bawah. Saru'a yasru'u. Sur'ah cepat. Segera, cepat. Segera. Baik, kalau saru'a isim fa'ilnya apa? Sari'un. Isim maf'ul masru'un. Makan zaman masro'un. Alat misro'un. Okey, alhamdulillah pandai semua dah. Ya, dah sampai alat dah. Alhamdulillah.